kita, saya menjemput tetamu kita daripada Persekutuan Bas-Bas Sekolah Malaysia, iaitu Tuan Amali Munif bin Rahmat untuk memperkenalkan diri. Seterusnya boleh berkongsi sedikit sebanyak tentang pengalaman yang beliau ada. Jadi saya menyerahkan meeting ini kepada beliau. Ya, terima kasih kepada pihak pelajar-pelajar UUM yang sudi menjemput saya untuk memberi penerangan berkaitan dengan Basekolah, Perkhidmatan Basekolah Indonesia. Saya telah menceburi Perkhidmatan Basekolah ni sejak tahun 1987 lagi. So sehingga kini rasanya dah lebih 35 tahun saya berada dalam industri ini. Dan saya merupakan Presiden Persekutuan Persatuan Basekolah Malaysia, merangkap pengerusi Persatuan Pengusaha Basekolah Bumi Putera Kuala Lumpur, Selangor. Jadi itulah sedikit sebanyak saya, latar belakang saya. Saya menceburi bidang ni pun disebabkan kemelesetan ekonomi tahun 86 apabila saya tamat pengajian di UPM lah. So saya memulakan perniagaan ini sehingga sekarang. Baiklah, seterusnya saya mengalu-alukan pelajar yang ingin bertanyakan soalan kepada Tuan Munif. Selamat pagi Encik. Ya. Nama saya Wisha Regi dan soalan saya ialah pada pendapat Encik, kalau adanya aplikasi seperti School Driver ini yang mampu menyediakan info-info penting seperti tambang, penjejak keselamatan dan sebagainya, adakah situasi ini akan ada perubahan terhadap sistem bas sekolah pada masa hadapan? Ya, perkhidmatan bas sekolah tidak sama seperti perkhidmatan teksi. One off. Perkhidmatan kita adalah berkonsepkan kontrak. Kerana kita akan serve pada pelajar yang sama, masa yang sama, hari yang sama, sekolah yang sama. Jadi sebenarnya kalau dari segi aplikasi ni tidak banyak membantu buat masa ini, kerana dia bukannya perlukan, masa ni perlukan macam kita perlukan Grab, kita perlu call Grab sekarang kita nak guna. Dia perkhidmatan bas sekolah ni adalah kontrak sebulan-sebulan. Jadi kalau kata walaupun sekolah tu tak cukup sebulan dalam bulan berkenaan, tetapi disebabkan kita punya konsep adalah konsep bulanan, so makna secara umumnya mereka tidak pakai langsung untuk aplikasi school bus web whatever, dan sistem ni hanya pakai di sekolah antarabangsa. Sekolah antarabangsa telah menggunakan sistem ni lebih 10 tahun yang lalu. Mereka ada dashcam, ada webcam, ada dalam bas punya cam. So dia ada GPS. Tapi GPS tu tidak boleh diakses oleh parent. GPS tu diakses oleh pihak sekolah, kerana bagi sekolah antarabangsa perkhidmatannya adalah diberikan kontrak oleh pihak sekolah kepada pengusaha bas, dan parent yang akan bayar kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah akan menguruskan pihak sekolah yang akan menguruskan bas route A, route B, route C. Jadi di sekolah antarabangsa bayarannya mencecah sehingga ribuan ringgit satu orang pelajar setiap bulan. Dan bagi bas-bas sekolah antarabangsa, mereka disediakan konduktor untuk mengawasi pelajar-pelajar. Dan kamera sentiasa on dalam bas, apa-apa pun yang dilakukan oleh pelajar dalam bas memang recorded. So benda-benda itu berlaku.
dah lama dalam sistem sekolah Indonesia, tetapi hanya diguna pakai di sekolah antarabangsa kerana bayaran yang mereka kenakan amat tinggi, 800 hingga ribuan ringgit bagi setiap pelajar. Dan bagi pihak kita di Malaysia ni, kebanyakan kalau jenis untuk sekolah kebangsaan, bayarannya lebih kurang RM100 atas atau bawah sikit. Antara 80, 110, 120, kebanyakan begitu. Dan berbeza bagi setiap kawasan perumahan. Dan untuk ajar telaskan tambang bas sekolah kepada pasaran. Itu antara perbincangan antara ibu bapa dengan pihak pengurusan bas. Jadi harga bagi setiap kawasan tidak sama. Contohnya di Keramat RM40. Di Gombak RM80. Di PJ RM120. Di Shah Alam RM110. Jadi keadaan ini berbeza bagi setiap tahap hidup masyarakat berkenaan lah. Dan mengikut kadar pasaran. Lain soalan? Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Encik. Ya. Boleh dengar tak? Boleh. Okey, saya Syafiqah. Sebenarnya soalan yang saya nak tanya ni, Encik dah jawab, tapi tak apalah, saya tanya sekali lagi. Saya nak tanya pasal bayaran tambang untuk setiap bas sekolah yang ditetapkan oleh pihak pengurus bas ni. Tambang bas sekolah ni ditetapkan oleh, maksudnya maksudnya satu Malaysia ni, tambang bas ni adalah kadar dia sama ataupun dia berbeza. Lepas tu ataupun ada yang mempunyai bas atau bas sekolah tu sendiri, dia boleh tetapkan sendiri kadar tambang tu, ataupun tak boleh, dia ada syarat yang kita kena patuhi. Okey. Satu lagi, satu lagi, adakah bayaran tu sama rata ataupun macam Cik kata tadi mengikut tempat-tempat yang berbeza? Itu soalan saya. Terima kasih. Ya, kerajaan telah membuat keputusan pada Oktober 2014. Sebelum tu tambang bas sekolah berbeza antara bandar dan luar bandar. Sedangkan kos di luar bandar lebih tinggi daripada kos di bandar. Workshop ada di bandar, kedai tayar ada di bandar, stesen minyak ada di bandar. Tetapi tambang di bandar 30% lebih murah daripada tambang di bandar. Jadi ini menyukarkan bagi pengusaha yang berada di luar bandar, dan kebanyakan mereka gagal untuk survive dalam memberi perkhidmatan kepada pelajar-pelajar di luar bandar, terutama di kawasan Pelda, di kawasan yang jauh daripada sekolah, daripada kampung-kampung. Jadi pihak persatuan telah membuat tata kerja dan permohonan kepada kerajaan bahawa sedangkan masa tu kadar tambang bas sekolah dikawal. Sebelum tahun 2015 adalah dikawal oleh kerajaan. Kerajaan akan tetapkan berapa untuk 1 kilometer pertama, next berapa untuk setiap kilometer tambahan. So jumlah tambang ada dikira daripada jumlah kilometer pergi campur balik. Itu sebelum tahun 2015. Tetapi pihak persatuan telah memohon pada pihak kerajaan pada 2012, 2013 kita minta, 2014 pun kita minta, dan akhirnya pihak kerajaan ketika itu bas sekolah diselia di bawah SPAD, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, telah membuat kajian dan menyerahkan kepada pasaran kerana kajian yang mereka dapati ada 100 kadar tambang berbeza di seluruh Malaysia. Lebih 100 daripada kadar tambang. Ada 40, 50, 60, 70. Jadi berbeza, ada lebih 100 kadar tambang. Walaupun kerajaan menetapkan pada kadar tambang, contohnya pada 2008, masa tu Lembaga Perisinan Kedalam Perdagangan
menetapkan pada RM27 berapa sen untuk kilometer pertama dan RM2 untuk setiap kilometer tambahan. Tetapi disebabkan ada macam sekolah Cina, ada tuition, ada kelas tambahan, so bayaran tu mencecah sampai ratusan ringgit. Kadang bayaran dia tambang di sekolah, bas sekolah untuk kawasan sekolah Cina adalah jauh lebih tinggi daripada sekolah kebangsaan. Dan tidak ada satu pun komplain daripada parent-parent yang berbangsa Cina yang anak dia sekolah di sekolah Cina tentang tambang bas sekolah walaupun dia mencecah ratusan ringgit. Kerana perkhidmatan mereka bermula daripada 5.30 pagi sehingga 8 malam. Jadi mereka akan serve sampai hari Sabtu, kelas tuition, kelas tambahan. So kita pun pihak pengusaha-pengusaha di lain daripada sekolah Cina pun menghadapi masalah yang sama kerana pelajar tahap 1, 2, 3, darjah 1, 2, 3 akan balik awal daripada 4, 5, 6. Jadi mereka terpaksa menyediakan perkhidmatan 2 kali untuk balik. Pergi sekali tapi balik mesti 2 kali. Jadi kat situ jadi kos kita bertambah dan sejak currency Malaysia, duit tukaran Malaysia jatuh mendadak, so mana spare part pun banyak kita import daripada lebih daripada 80% spare part kita import daripada luar negara. So jadi kos kita telah melambung begitu tinggi. Jadi akhirnya pihak kerajaan ketika itu di bawah Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat pada tahun 2014 telah menyerahkan kepada pasaran untuk menentukan kadar tambang yang dipersetujui serendah RM40 sehinggalah berapa, tak ada hak shilling, bergantung kepada nilai perkhidmatan. Ada yang menggunakan bas berapa ringgit, ada yang menyediakan konduktor, so mereka boleh memberikan nilai tambah dan nilai perkhidmatan tambahan tu dikenakan tambahan bayaran. Jadi itulah yang berlaku dan sekarang ni memang kerajaan tidak ada kawalan langsung terhadap kadar tambang bas sekolah. Cuma kadar tambang bas sekolah ni tertakluk di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Sekiranya ada pencatutan, maksudnya kadar yang dicas tu keterlaluan, tindakan boleh diambil oleh pihak KPDNKK terhadap pengusaha bas sekolah. Mungkin mereka cas sampai 500 tapi perkhidmatan tak guna baikon pun, tak berbaloi dengan nilai bayaran dengan perkhidmatan. Jadi kat situ ada orang kata just yang tambang ni hanya tertakluk kepada kes pencatutan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Atika. So, saya nak tanya Encik lah kan, apakah antara inisiatif yang boleh diperbarui ataupun yang boleh diketengahkan oleh pihak-pihak yang berkenaan, pihak yang berwajib untuk memastikan tiada pemandu bas sekolah yang terkecuali daripada yang maksudnya apa situasi pandemik pada hari ini? Saja. Ya, untuk makluman semua, pada saat ini hampir 40% pengusaha bas sekolah telah menghentikan perkhidmatan. 40%, hampir 40%. Dan kadang ini mungkin tak berapa ketara kerana kita telah mengalami pengurangan penumpang sehingga hampir 40% juga, dan penumpang-penumpang yang berhenti menggunakan perkhidmatan bas sekolah ini adalah terdiri daripada golongan M40. So, pengguna tetap pada perkhidmatan bas sekolah adalah terdiri daripada golongan B40. So, yang memerlukan perkhidmatan bas sekolah buat masa sekarang dalam masa pandemik ini adalah B40 kerana mereka terpaksa keluar bekerja dan mereka tak ada masa nak hantar anak dia, mereka pergi balik sekolah. Manakala golongan M40, mereka menggunakan perkhidmatan bas sekolah ni sebagai option, sebagai pilihan. Mereka boleh bayar, mereka boleh hantar, boleh ambil. Jadi terpulang pada mereka sama ada dia bayar, tapi kalau dia nak ambil, dia ambil. Kalau dia nak hantar, dia hantar.
Jadi dalam masa pandemik COVID-19 ni, mereka takut kerana jangkitan. Walaupun sehingga tahap ini, walaupun ada jangkitan di pihak sekolah yang baru-baru ni, tetapi belum ada pengesahan bahawa jangkitan tu melalui kelas sekolah. Dan untuk pengetahuan juga, kelas sekolah adalah dalam kapasiti kenderaan pengangkutan awam yang dibenarkan berkhidmat dengan kapasiti penuh. Mana tidak ada penjarakan fizikal dalam bas sekolah ketika pandemik ini. Kerana bas sekolah bukan macam bas awam, bas rapid. Mereka boleh naik pada pukul 7, pukul 8, pukul 10 terpulang mereka. Bas sekolah ada masa dia. Pukul 6.30 mereka akan mengantar pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Pukul 7 suku mereka akan menghantar pelajar sekolah agama. 7.30 ke 7.40 mereka akan menghantar sekolah tadika. Dan pemandu bas sekolah ni bekerja hampir 10 jam setiap hari untuk memastikan mereka survive, untuk mereka boleh menampung kos finance, kos penyelenggaraan dan bagi keuntungan perniagaan mereka. Dan kebanyakan mereka yang masih meneruskan perkhidmatan pada saat ini adalah dari kalangan mereka yang kurang tanggungan, maksudnya finance kurang. Dan mereka yang memang bergantung penuh kepada finance, masih terikat dengan pihak finance. Kami tidak mendapat moratorium daripada pihak syarikat kredit kerana moratorium hanya diberikan oleh pihak bank. Syarikat kredit tidak memberikan moratorium, cuma mereka tidak mengambil tindakan undang-undang sehingga Januari 2021. Dan mulai Januari 2021, pihak syarikat kredit, kita bas sekolah lebih daripada 90% meminjam pada kredit. So mereka telah mula, mana yang gagal membayar untuk tempoh yang ditetapkan, mereka telah menerima notis mahkamah, surat lawyer, proses-proses perundangan yang berikutnya lah. Dan untuk makluman juga, sehingga saat ini saya dihubungi oleh banyak ibu bapa di seluruh Malaysia kerana nombor saya ada dekat Facebook. So bertanyakan di mana perkhidmatan, di mana kawasan ni tidak ada perkhidmatan bas sekolah, dan mereka minta bantuan saya, siapa yang boleh dihubungi untuk menyediakan perkhidmatan bas sekolah di kawasan mereka. Ini adalah yang berlaku di mana pengusaha bas sekolah telah berhenti menyediakan perkhidmatan di kawasan mereka, dan ada kawasan-kawasan walaupun 40% pengusaha bas sekolah berhenti, 40% juga penumpang berhenti, tetapi ada kawasan-kawasan yang tidak diliputi oleh pengusaha-pengusaha bas sekolah. Soalan lain? Terima kasih Encik. Nama saya Indrani. Soalan saya ialah sebuah servis pengangkutan yang menyediakan perkhidmatan mengantar pelajar-pelajar ke sekolah. Apakah yang menarik minat Encik dalam pekerjaan ini? Okey, tadi saya mungkin dah tertinggal kepada apa encouragement, apa supaya tidak ada pengusaha yang tertinggal. Sebenarnya apa yang patut kita buat, kerajaan buat adalah sekarang ni telah ada perkhidmatan bas sekolah percuma di kawasan perumahan awam dan perumahan kos rendah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kita telah ada perkhidmatan bas sekolah percuma di Bandaraya Kuching, dan sepatutnya pada Januari 2021 ni telah ada perkhidmatan bas sekolah percuma di Bandaraya Miri
dan Johor, negeri Johor telah bercadang untuk memberikan perkhidmatan bas sekolah, tetapi saya tak nampak macam mana cara dan pelaksanaannya belum dapat lagi dipastikan. Dan pihak Angkatan Tentera telah menjadikan perkhidmatan bas sekolah percuma untuk semua kawasan perumahan anak-anak tentera. Cuma apa yang kita boleh cadangkan adalah sebenarnya kalau kerajaan boleh berikan perkhidmatan percuma, contoh di Kuala Lumpur ada bas GoKL, bas percuma kepada semua orang. Dan banyak di manipulasi di Selangor pun bas percuma Selangor. Perkhidmatan ini banyak dimanipulasi oleh warga asing. Jadi sepatutnya kerajaan menggunakan dana yang dikutip daripada rakyat ini untuk memberikan perkhidmatan bas sekolah percuma ke seluruh Malaysia. Dan perkhidmatan ni, maaf cakap, saya amat kesal dengan tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kerana tidak memberikan bayaran ketika pandemik COVID-19. Walaupun kontraknya adalah sepanjang tahun. Tetapi bila Dewan Bandaraya telah mengguna pakai kenyataan yang berhormat Datuk Ismail Sabri bahawa tiada perkhidmatan, tiada bayaran. Tapi konsep berkenaan tidak terpakai kepada bas sekolah kerana bas sekolah adalah perkhidmatan bulanan, kontrak. Sepatutnya tidak terpakai. Dan tidak terpakai, tiada perkhidmatan, tiada bayaran ni hanya untuk perkhidmatan touch and go. Guna, bayar, tak guna, tak bayar. Seperti bas awam, teksi, Grab dan sebagainya. Dan ini menyebabkan sebahagian pengusaha-pengusaha bas sekolah menghadapi masalah untuk membuat bayaran kerana ramai pengusaha bas sekolah yang mendapat kontrak dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk bas sekolah percuma Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah membeli bas baru. Dan mereka membayar sehingga ribuan ringgit sebulan. Dan bila pihak DBKL tidak membuat bayaran kepada mereka, mereka menghadapi masalah dengan pihak syarikat kredit kerana kebanyakan bas sekolah bukannya syarikat yang besar untuk layak meminjam dengan bank, SME bank. Even SME bank pun hanya syarikat-syarikat yang mempunyai kontrak dengan institusi yang berkenaan saja yang boleh buat pinjaman dengan SME bank untuk beli bas sekolah. Kita telah mencadangkan pada pihak kerajaan pada tahun 2012 untuk memberi pinjaman mudah kepada pengusaha bas sekolah bagi menggantikan bas-bas lama. Tetapi pada 2013 Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak telah memberikan dalam bajet 2013 telah memberikan inisiatif pinjaman melalui Bank Simpanan Nasional pada kadar 2%. Tetapi maksimum pinjaman hanya sekadar 149,000 sahaja. 149,000 hanya boleh beli van, tak boleh beli bas. Bas paling murah pun 230,000 bas mini. Bas besar berharga 580 ke 1 juta ringgit. Jadi jumlah pinjaman berkenaan tidak dapat menampung keperluan. Contohnya kerajaan memberi grant pada ketika itu pada tahun 2013 bersama pakej pinjaman BSN itu adalah grant 10,000 untuk beli bas baru. Tetapi banyak bas-bas lama ni di luar bandar, di Felda. Mereka tidak mampu beli bas baru kerana bas baru paling murah pun buatan China, buatan Korea 580,000. Jadi mereka tak dapat inisiatif yang grant 10,000 yang kerajaan berikan. Dan mereka terpaksa membeli bas second hand yang berharga 50,000 dengan modal sendiri untuk meneruskan perkhidmatan di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi perkara-perkara ini telah saya bincangkan dengan pihak kerajaan, tetapi buat masa sekarang kerajaan masih tidak berminat untuk menambah baik perkhidmatan bas sekolah ini, membiarkannya kepada pasaran dan terpulang kepada pengusaha tu sama ada nak berniaga ke tak berniaga. Parent pun terpulang lah nak guna perkhidmatan. Malah ketika pandemik 2020
teksi, Grab, bas persiaran telah mula diberikan bantuan oleh kerajaan seawal April 2020. Tapi malangnya kita punya usaha mendapatkan bantuan daripada pihak kerajaan hanya bermula pada September 2020 baru dapat bantuan. Selepas berapa bulan? Hampir 6 bulan baru kita boleh dapat bantuan daripada kerajaan. Ketika itu memang keadaan memang dah parah. So apa yang kita sedih sekarang ni adalah kerajaan tidak menganggap perkhidmatan bas sekolah ni sebagai satu perkhidmatan yang perlu, kerana tidak ada langsung bantuan yang spesifik kepada pengusaha bas sekolah, pemandu bas sekolah, dan buat masa sekarang ni sekiranya aplikasi macam tadi cadangan pada pihak aplikasi yang kita guna macam Grab, kat mana kita nampak bas tu berada, macam mana teksi, Grab tu kita nampak pemandu tu berada di mana, sempang mana kita. Sebenarnya benda tu tak perlu, kerana apa yang saya alami selama lebih 30 tahun dalam perkhidmatan ni, pengguna perkhidmatan bas sekolah ni mempercayai pengusaha dan pemandu bas sekolah di kawasan berkenaan kerana mereka adalah penduduk setempat. Tidak ada boleh kata tidak ada perkhidmatan yang datang daripada luar untuk memberi perkhidmatan di kawasan berkenaan. Dan mereka memang mengenali pengusaha dan pemandu, dan lebih daripada 90% pemandu adalah toke itu sendiri. Jadi masalah web ni sebenarnya buat masa sekarang ni memang tidak dapat memberikan galakan kepada ibu bapa, kerana mereka sebenarnya mereka tak perlu tahu pun apa juga kat mana anak mereka berada, kerana mereka percaya perkhidmatan yang disediakan tu yang diberikan kepada mereka. Dan kita juga berterima kasih kerana pengguna bas sekolah yang betul-betul setia dalam menggunakan perkhidmatan kami dan setia membayar perkhidmatan kami walaupun di kala pandemik adalah golongan B40. Mereka sanggup bayar. Yang banyak mempersoalkan tentang bayaran adalah golongan M40. Jadi bayaran yang kita sekarang sedang menggalakkan pengusaha untuk menerima bayaran secara atas talian menggunakan transfer, online banking. Jadi kita akan cuba mengurangkan transaksi secara fizikal dan pulanglah kepada pihak ni, dan mereka pengusaha mereka sedang menggalakkan. Kebanyakan macam tadi pertanyaan berkenaan dengan apa yang menggalakkan menarik. Sebenarnya sekarang untuk menarik anak-anak muda macam saya memang dah berpuluh tahun dalam bidang. So saya meneruskan apa yang ada. Tapi bagi menarik anak muda untuk menyediakan perkhidmatan bas sekolah ni, kerajaan kena memberi skim galakan. Contohnya pinjaman mudah daripada pihak kerajaan yang zero interest, supaya kita dapat memberi perkhidmatan kepada anak-anak Malaysia bakal memimpin negara, aset negara dengan lebih baik. Jadi bagi saya buat masa sekarang ni memang kebanyakan pengusaha-pengusaha muda susah kita nak jumpa, dan sebahagian besar yang berhenti daripada menyediakan perkhidmatan ni adalah pengusaha-pengusaha muda kerana mereka berubah kepada perkhidmatan penghantaran. Ada yang bertukar daripada bisnes bas kepada bisnes lori. Jadi mereka yang muda, yang tua-tua masih yang seperti saya, mereka akan terus mereka tak mampu untuk membuat perkhidmatan yang lain kerana mereka dah berusia kurang kemampuan lah. Jadi itu sajalah rasanya.
Ada soalan lain? Assalamualaikum. Dapat dengar suara saya tak? Ya, waalaikumsalam. Dengar. Memandangkan dekat Malaysia ni belum ada lagi sistem kamera dalam bas kan? So, apa inisiatif yang diambil oleh pengusaha bas bagi memantau pemandu bas mematuhi segala peraturan dan undang-undang dan menjamin keselamatan penumpang bas tersebut? Ya, sekarang ni pihak telah bermula daripada sejak Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat telah mewajibkan ICOP safety sejak daripada SPAD lagi. Dan sekarang diteruskan juga. Cuma untuk perkhidmatan bas sekolah tidak lagi diwajibkan kamera untuk pemandu, kamera untuk dashcam dan kamera dalam. Tapi untuk perkhidmatan bas lain telah diwajibkan. Jadi seperti yang saya telah bagi tahu tadi, dari segi GPS, banyak telah bas sekolah yang telah menggunakan pakai aplikasi GPS. Telah menggunakan aplikasi GPS, mereka telah ada dashcam, cuma tak ada lagi yang online dengan parent. Sebab buat masa sekarang ni kami belum merasakan keperluan untuk menjadikan perkhidmatan itu dan tidak ada permintaan pun daripada pihak ibu bapa untuk kita menyediakan. Walaupun perkhidmatan itu telah disediakan oleh pihak sekolah antarabangsa. Benda itu telah ada untuk sekolah antarabangsa, tapi untuk sekolah-sekolah awam belum ada lagi. Tapi kita ke arah tu juga. Maksudnya sebahagian pengusaha telah memasang kamera dalaman, kamera depan dan kamera untuk pemandu. Memastikan pemandu tu tidak melakukan sebarang salah laku yang semasa menjalankan perkhidmatan lah. Itu yang telah kita buat lah. Memang ada, cuma belum diwajibkan sepenuhnya lah. Soalan lain? Ya, untuk just makluman, pada tahun 2010, jumlah bas sekolah yang berada di Malaysia adalah sekitar 18,000 buah bas. Tetapi maklumat yang kita dapat pada tahun 2020, perkhidmatan bas sekolah, jumlah bas sekolah yang ada dalam Malaysia yang aktif sekitar 15,000 saja. Mana sejak daripada tahun 2010, data yang kita ada dengan 2020, kita telah mengalami kekurangan sebanyak 5,000 buah bas sekolah daripada pasaran. Jadi itu satu angka yang tidak sihat kerana sekarang ni perkhidmatan illegal operator yang banyak berluasa di mana-mana sekolah. Ada yang menggunakan kereta, MPV, van, bersendirian, menjadikan perkhidmatan. Malah mereka lebih ramai lagi daripada bas sekolah yang sedia ada di kawasan berkenaan. Itu satu situasi yang tidak sihat kerana ia tidak memberi persaingan yang sihat kepada pengusaha. Malah ia menjejaskan pengusaha itu sendiri kerana mereka mengenakan tambang yang jauh lebih murah
kerana mereka tidak perlu bayar insurans untuk pelajar, mereka tak perlu menjalani pemeriksaan di Puspakom setiap 6 bulan. Mereka tidak perlu memiliki lesen memandu bas, mereka tidak perlu menjalani pemeriksaan kesihatan untuk pemandu bas setiap tahun. Mereka tidak perlu memperbarui permit dan tak perlu bayar permit setiap tahun. Jadi banyak sebenarnya kos yang kita kena tanggung, walaupun perkhidmatan tidak berjalan, tetapi kos tahunan tu tetap tinggi. Dan bila perkhidmatan berjalan, kita hanya lebih kepada penggunaan minyak. Tapi kalau tak ada perkhidmatan pun, kita cuma tak ada kos minyak saja. Kos yang lain tetap kena bayar. Kos finance kena bayar, kos pemandu kena bayar, kos maintenance pun kita kena buat. Kalau kenderaan kita lama tak bergerak pun rosak juga. So kita kena gerakkan juga kenderaan kita. Walaupun tidak menyediakan perkhidmatan untuk pelajar, tapi kita kena gerakkan dan kita kena buat regular check up untuk memastikan keselamatan untuk kenderaan bas sekolah itu sendiri. So ada apa-apa soalan tambahan? Cik, soalan yang terakhir lah. Jadi macam secara keseluruhannya dan secara kasarnya, aplikasi macam yang kami cadangkan ni, aplikasi school driver ni secara kasarnya pada masa sekarang ni dia belum lagi boleh diguna pakai lah ya pada zaman sekarang ni. Ya, sebenarnya saya telah dihubungi oleh beberapa syarikat membangun aplikasi untuk menyediakan perkhidmatan untuk macam mana yang kita gunakan dalam Grab. Maksudnya kita tahu pergerakan bas tu kat mana apa semua tu. Tetapi dalam situasi kita telah mengalami satu keadaan di mana pemandu tidak suka dipantau secara sepenuh masa buat masa sekarang ni. Sebab kita mengalami masalah pemandu bas sekolah ni, kalau bukan owner, mereka hanya bekerja sebagai pemandu bas sekolah untuk mendapat lesen memandu bas. Bila mereka dah ada lesen memandu bas, mereka akan pergi kepada bas ekspres, bas persiaran, bas lain-lain yang lebih memberi pulangan gaji yang lebih besar daripada bas sekolah. Jadi kat situ kita menghadapi masalah kerana ada kes yang telah menggunakan aplikasi berkenaan, telah ada. Sebenarnya aplikasi itu telah ada tetapi tak diteruskan lah. Aplikasi itu tak diteruskan kerana pemandu berhenti kerja disebabkan aplikasi berkenaan. Dan aplikasi berkenaan membenarkan pemandu dihubungi oleh pihak ibu bapa dan itu mengganggu tugas pemandu sendiri. Sebab untuk pemandu bas sekolah ni, mereka kena mengambil setiap seorang pelajar tu pada kadar 15 saat. 15 saat saja untuk setiap satu orang pelajar. Kalau ada gangguan telefon ke, ada interruption, mana mengganggu tugas dia. Dalam masa 40 minit, mereka kena mengambil pelajar dari rumah ke sekolah sebanyak sekurang-kurangnya 50 orang dalam masa 45 minit. Jadi kalau kira 45 minit kena bawa 50 orang. Mungkin 2 trip. Mereka sebabnya mereka bergerak pada jarak yang dekat. Jadi kalau ada aplikasi berkenaan, buat masa ni ada setengah-setengah parent yang terlampau partikular, mereka akan menghubungi pemandu. Jadi kat situ akan pemandu pun sepatutnya tidak boleh menggunakan telefon ketika pemandu. Jadi perkara-perkara begini akan menjejaskan perkhidmatan dan menimbulkan masalah-masalah sampingan. Kerana pengguna perkhidmatan bas sekolah ni mereka tahu dah, okey, time ni bas ni ada kat sini, time ni bas ni ada kat sini. Dia dah tahu dah. Parent tu dah tahu dah bas tu ada kat mana. Sebab mereka bukan pergi sampai 20-30 km. Biasanya dalam lingkungan 5 km. Jadi mereka tahu kat mana perkhidmatan bas sekolah tu sepatutnya berada pada masa-masa berkenaan.
Dan bukan kata tidak ada aplikasi yang berkenaan, telah ada syarikat yang pakai menawarkan secara percuma aplikasi, ada yang menawarkan sehingga cara bayaran apa semua menggunakan aplikasi berkenaan. Kita telah ada syarikat yang menawarkan kepada kami perkhidmatan berkenaan. Tetapi percuma untuk satu tempoh dan selepas tempoh tu kena bayar lah. Jadi kat situ jadi perkhidmatan bas sekolah ni memang kalau yang kena bayar tu susah sikit lah. Jadi sebab menambah kos. Okey, baiklah, sampai di sini saja memandangkan kita pun kesentukan masa. Jutaan terima kasih kepada tuan yang sudi berkongsi sedikit sebanyak maklumat dan meluangkan masa bersama kami. Jadi dengan itu, marilah semua pelajar open kamera, kita sama-sama bersuah foto secara virtual. Berapa orang sebenarnya dalam ni sekarang? Termasuk tuan 12 orang. Ramai yang kelompat.